TV KPM. Mana ni aku nak kata matahari, bukan matahari tenggelam. Kalau nak kata bulan pun bukan juga. Sebab bulan hilang waktu siang. Jadi kat mana Tuhan ni sebenarnya? Aduh. Assalamualaikum lah. Ustaz. Saya tengok awak macam runsing je. Ustaz, saya tengah pening, saya tengah runsing, saya tengah tak tahu nak buat macam mana Ustaz, confused. Saya mencari Tuhan. Saya rasa macam matahari tu Tuhan, tapi malam tak ada. Saya rasa macam bulan tu Tuhan, tapi siang tak ada. Macam mana Ustaz? Oh, Ustaz sedang mencari Ustaz? Tuhan lah ni. Ya Ustaz. Tak apa Azhar. Nanti lepas ni kita akan teroka macam mana dan bagaimana untuk kita nak mencari dan mengenal Tuhan. Okey? Baik Ustaz. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram, khususan li tullab wal muallimin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Taroka Didik TV KPM. اليوم سنتعلم المادة أصول الدين تحت الموضوع الأدلة على وجود الله. Walakin sebelum kita mulakan kelas kita yang mana kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu walau di mana pun kita berada, dan saya bersama dengan ustaz kita, Ustaz Rasul. Kaif halik ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, ustaz ganteng hari ni, ustaz handsome Baik ustaz, bila kita dah orang kata apa, nak tahu berkenaan dengan usuluddin, yang mana kali ni kita belajar berkenaan dengan tauhid ustaz. Ya betul. Tapi sebelum tu kita nak kena sentiasa budayakan norma baharu. Saya dan ustaz kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, dan juga kami pakai pelitup muka, dan ustaz kita ada gel pembasmi kuman untuk kita gunakan. Silakan ustaz. Kepada adik-adik ataupun rakan-rakan saya di rumah, kalau tidak ada gel pembasmi kuman ataupun cecair pembasmi kuman, anda boleh gunakan air dan juga sabun untuk kita gunakan sama-sama. Yang mana kita nak kena jaga kebersihan, dan kita kena pastikan kita sentiasa memainkan peranan kita sebagai barisan hadapan, sebab kita juga barisan hadapan ustaz. Ya betul. Kan untuk diri kita sendiri. Baik, ustaz, bila sebut pasal usuluddin dengan topik kita dalil-dalil kewujudan Allah ni, sebenarnya apa yang kita nak belajar sebagai mukadimah awal ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tajuk yang kita akan belajar pada hari ini adalah tajuk yang sebagaimana disebut oleh Azhar tadi, iaitu al-adillah ala wujudillah, ataupun dalam bahasa Melayunya yang mudah faham, dalil-dalil tentang kewujudan Allah Taala. Jadi kita nak mempelajari, tahu, nak meneroka macam mana kita nak kenal Allah Taala, macam mana kita nak mencari Allah Taala dengan dalil yang bagaimana, dengan petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang bagaimana. So di situ Islam ada gariskan panduan untuk kita nak mencari Tuhan tu, ada garis-garis panduannya. Baik, itu dia. Dan kalau kita tengok kisah yang kita lakukan tadi ustaz di awal, sebenarnya adalah kita adaptasi daripada kisah dalam Quran ustaz. Yang mana Nabi Musa kan nak mencari, orang kata apa, dalam mencari keesaan ataupun kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang kita nak rungkaikan dan juga kita nak bincangkan pada pagi ni ustaz. Ya, insya-Allah. Baik, tapi sebelum kita mulakan ustaz, rakan-rakan saya juga dah bersedia, yang mana rakan-rakan saya daripada SMA Sekolah Menengah Agama Lughatul Arabiah Tangkak Johor yang akan bersama kita pada pagi ini. Itu dia. Assalamualaikum, apa khabar semua? Kaifa halukum jami'an? Boleh on mikrofon? Alhamdulillah. Wah, malu-malu semua ni ustaz. Tapi nampak muka tu nampaklah soleh-soleh dan solehahnya. Baik, sebelum kita terus dengan pengajian kita ustaz, boleh tak kita nak berkenalan, nak ta'aruf dengan pelajar ustaz? Boleh? Boleh Selalu orang putih kata ustaz, ladies first. Ya, ladies first. So, kita nak persilakan An-Nisa'ul Awal, kan, untuk yang pertama yang akan perkenalkan diri. Kita persilakan Nur Ain. Tafadhali ya Nur Ain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Ain binti Zainuddin. Boleh panggil Husna. Baik. Terima kasih Husna. Seterusnya Nur Zarifatun. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Saya Nur Zarifatun Nazifah binti Mazlai. Boleh panggil Nazifah. Panggil Nazifah, insya-Allah. Syukran. Seterusnya Nur Zulaikha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Zulaikha binti Muhammad Hussein. Boleh panggil Zulaikha. Baik, terima kasih Zulaikha. Seterusnya Hasif. Silakan Hasif, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Hasif bin Hamid dan boleh panggil saya Hasif. Baik, terima kasih Hasif. Seterusnya Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi. saya Abdul Muhaimin bin Muhammad Aminuddin. Boleh panggil Muhaimin. Muhaimin, baik, syukran Muhaimin. Akhir Fazul Razi. Tafadhal ya Fazul Razi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Fazul Razi bin Muhammad. Dipanggil Razi. Panggil Razi ya? Itu dia, baik, syukran. Terima kasih kepada semua rakan-rakan saya yang berada di Google Meet, dan saya kira percaya untuk anda yang berada di rumah juga dah bersedia, boleh standby nota, boleh standby pen untuk kita sama-sama nak catat poin-poin penting yang kita nak ambil ataupun kita nak belajar sama-sama daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rasul Ahmad. Baik Ustaz, sebagai awal selalu orang sebut pasal usuluddin, kita ni macam mungkin nak kena banyak ingat dalil kan, macam agak susah. Ada setengah segelintir pelajar kata susah. Mungkin apa pandangan Ustaz? Pertama, mungkin dalil memang satu perkara pada gambaran awal mungkin orang faham dalil ni dalil nakli, dalil ayat Quran, dalil hadis. Yep. Sedangkan sebenarnya dalam usuluddin ataupun dalam tauhid ni, untuk kita mengetahui, mengenal ataupun kita nak mendalami satu perkara, bukan sekadar dalil Quran dan hadis saja. Yep. Ada dalil-dalil yang lain rupanya. Oh, tu yang kadang-kadang mungkin orang-orang awam mungkin tak tahulah. Mungkin dia mungkin faham asal dalil je Quran, asal dalil dia hadis. Apa tu asal satu perkara yang mesti minta dalil Quran, mesti minta dalil hadis. Sedangkan boleh sahaja untuk kita nak memberikan dalil-dalil atau bukti-bukti yang lain, dan itu yang mana insya-Allah kita akan teroka sedikit masa lagi insya-Allah. Baik, itu dia. Selalu kita dengar pasal dalil Quran dan juga dalil hadis, tapi hari ini kita nak teroka ada juga dalil-dalil lain selain daripada Quran dan juga hadis yang Ustaz sebutkan tadi. Baik, tapi sebelum itu Ustaz, apa kata kita berhenti rehat seketika? Kita kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Tahukah anda? Bukti secara logik akal mengenai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala terbahagi kepada wajib, mustahil dan harus. Antum mana Azhar Hilmi fi Teroka Didik TV KPM, Ustaz Rasul yang handsome, ganteng dan handsome lah kita kata. Maju. Baik Ustaz, nak tanya dengan pelajar di Google Meet rakan-rakan saya, semua dah ready ke? Dah. Ini baru semangat yang kita nak, nampak Ustaz? Tadi tak minum air, dia macam slow je kan. Dah bagi minum air dia macam marah pula. Okey, baik, alhamdulillah. Kita nak terus mulakan kelas kita Ustaz untuk usuluddin dengan topik kita dalil-dalil kewujudan Allah ataupun al-adillah ala wujudillah. Tafadhal Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Azhar. Baik, insya-Allah. Jadi pada permulaannya untuk awal-awal ni, dalam mana-mana tajuk yang kita belajar, kita perlu tahu apakah definisi bagi setiap tajuk. Definisi kita kena tahu. Sebab kalau kita tak tahu definisi, kita takkan faham. Jadi orang akan, kalau kita terus go through kepada isi kandungan yang lebih mendalam lagi, memang last sekali dia akan tergantunglah cerita tu. So kita kena tahu apakah dia definisi bagi adillah, al-adillah ataupun dalil-dalil. Baik. Jadi untuk definisi adillah ni ada dua bahagian ataupun ada dua maksud, iaitu al-adillah fil lughah dan juga al-adillah fil istilah. Apakah dimaksud adillah fil lughah dengan adillah fil istilah? Adillah fil lughah maksudnya dalil dari segi bahasa. Dan adillah fil istilah bermaksud dalil dari segi istilah. So bahasa ni mudah, biasa benda yang simple lah. Tetapi istilah yang lebih mendalam itu yang menerangkan dengan lebih detail lagi. Baik, jadi kalau, untuk Ustaz, kalau sebut pasal dalil-dalil ni, adakah para pelajar wajib untuk mengingat definisi dalil-dalil ni Ustaz? Biasanya kalau dalam soalan peperiksaan, dalil definisi ni adalah antara aspek yang wajib untuk pelajar ingat. Okey, baik. Perlu dia wajib ingatlah, mana wajib hafal. Dia tak ingat lah. Kalau dia tak ingat,
dia tak boleh jawab lah soalan anda kata. Ataupun adakah dia boleh jawab kalau kata untuk peperiksaan ataupun ujian ke, dia jawab tu based on logik akal, tidak hafal secara spesifik dalam buku teks? Tak boleh, sebab definisi ni benda yang kita sebut benda yang tak boleh ubah. So mamnu' Ustaz? Mamnu' khalis. Mamnu' khalis. Jadi Baik. memang nak tak nak kena hafal. Dalil ni memang bidab sebagaimana dalam kitab tu memang kena hafal. Baik, tafadhal Ustaz. Tapi kalau dia nama mafhum, kalau mafhum dia tak ada, dia tak ada istilah, dia tak ada lughah. Baik. So kalau mafhum dia boleh menggunakan logik akal. Okey. Bagaimana kita tidak lari daripada apa yang kita belajar dalam kitab tu. Baik, jadi untuk kita nak meneroka dalil dari segi bahasa dan istilah ni, saya nak minta anak-anak pelajar untuk bantu saya kat depan ni. Bantu saya macam mana kita nak lengkapkan dalil fil lughah dan juga dalil fil istilah. Jadi dia punya pecahan dia dekat bawah ni saya dah sediakan. Jadi ada nombor 7, nombor 5, nombor 8, nombor 6. So, adakah pelajar perlu sebut nombor Ustaz? Perlu sebut nombor je. Jadi untuk adillah fil lughah, Man turid? Man turid? Tafadhal. Saya nampak macam Razi nak try Ustaz. Razi nak try. Razi dia macam dia nak buka mic. Kam rakam ya Razi. Rakam kam. Tafadhal. Berapa? Apakah jawapan bagi al-adillah fil lughah? Kena buka mic Razi. Ma yustadalla bihi wa ma afradahu dalil. Okey, dia punya nombor apa? Nombor 7, 5, 6, 8. Sebutkan nombornya. Mana? Ni, ma yustadallu bihi. Betul ma yustadallu bihi Okey, so jawapan betul. Yakin adalah ma yustadallu bihi. Okey. Jadi adillah fil lughah adalah ma yustadallu. Sahih am la Ustaz? Sahih. Sahih jiddan. Jadi dari segi bahasa adillah bermaksud atau dalil bermaksud adalah ma yustadallu bihi. Apa yang didalilkan dengannya. Maknanya perkara yang kita jadikan sebagai bukti itu adalah dikatakan dalil. Baik. Kalau kita tak ada bukti, tak adalah dinamakan dalil. Itu namanya. Baik, itu adalah dari segi bahasa. Baik. Kita lihat pula dalil dari segi istilah. Dari segi istilah biasanya memang lebih panjang lah daripada dari segi bahasa. Okey. Ada 3 je dia punya pecahan. Sama ada ila matlub khabari nombor 7 ataupun ma yumkinu tawassul nombor 5 ataupun bi sahihin nazar fihi iaitu nombor 6. Man turid atau man turidina. Tafadhal. Nampak macam Zulaikha dah ready dah Ustaz. Zulaikha macam macam saya, macam ana. Tafadhali ya Zulaikha. Tafadhal Zulaikha. Nombor 5. Mula dengan nombor 5 dulu Apa dia punya bunyi ayat dia? Ma yumkinu tawassul. Okey, ma yumkinu tawassul. Betul. Bagus Zulaikha Okey, so dia mula dengan ma yumkinu tawassul. Itu yang pertama. Baik. So kita nak bagi maksud pun nanti tergantung So kita kena lengkapkan dulu keseluruhannya, baru kita boleh tahu maksud keseluruhan bagi takrif adillah dari segi istilah. Okey, yang kedua sambungannya apa? Zulaikha nak habiskan ataupun ada rakan lain nak bantu? Kita bagi ruang rakan-rakan dia yang lain lah. Rakan lain lah. Saya nampak Muhaimin tu baca sikit-sikit, Zulaikha sikit-sikit, Zulaikha kan. Tafadhal ya Muhaimin, kita bagi can. Bisahih an-nazar. Bisahih an-nazar fihi. Bisahih an-nazar fihi. Bisahih an-nazar fihi. Rakam 6. Rakam 6 Aywa. Sahih am la Ustaz? Sahih am la? Yang lain betul tak? Sahih. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Kita tanya dia orang juga kau nanti. Kalau Muhaimin dia jawab betul, yang lain cakap salah, maknanya salah satu Muhaimin Mumtaz Muhaimin Mumtaz. Allah ibarik fik. Okey. Dan yang terakhir, sambungan yang terakhir apa dia? Siapa nak cuba? Nampak macam Zarifatun je tu. Tu betul. Saya pun nak sebut tadi Ustaz. Zarifatun. Ila matlubu Ila matlubu khabari. khabari. Memang tak ada yang lain kan. Memang tinggal satu je. Itulah jawapan dia. Patutlah dia beria sangat nak jawab. Saya tak ada gurau Mudah kerja Zarifatun. Okey, jadi ini adalah takrif penuh bagi
apa nama dia, adillah dari segi istilah. Dari segi istilah pula dia maksud ma yumkinu tawassul bisahihin nazar fihi ila matlubin khabari. Apa yang mungkin untuk kita sampai bisahihin nazar fihi, dengan cara kita apa? Bisahihin nazar, dengan cara kita mengkaji dengan lebih mendalam, bisahihin nazar, dengan cara yang betul, dengan cara betul, kajian yang betul pada dalil itu, ila matlubin khabari, untuk kita sampai kepada apa yang kita hajatkan, ila matlubin khabari, yang dikhabarkan lah, maksud apa yang dikhabarkan. So untuk kita nak memastikan apa yang mungkin sesuatu khabar yang kita terima, supaya ianya betul, sahih, kena ada bukti, kena ada dalil. Tak ada bukti, tak ada dalil, maka kita tak boleh nak jadikan dia sebagai dalil, dan cerita tu pun kita tak boleh nak terima sebagai satu cerita yang sahih. Okay. Baik, itu dia. Alhamdulillah kita dah tahu berkenaan dengan definisi dalil ataupun maksud kepada dalil Ustaz, dari segi lughah dan juga istilah. Dan tahniah kepada pelajar dari Google Meet kerana berjaya menjawab. Saya yakin dan percaya semuanya faham Ustaz, dan semua hafal untuk adillah dari sudut lughah dan juga istilah. Dan tadi Ustaz dah sebut dalil ni bukan hanya sekadar Quran dan juga hadis. Ada juga dalil-dalil lain yang menyokong kepada dalil Quran dan juga hadis. Mungkin kita nak tahu sebenarnya ada berapa banyak dalil tu Ustaz, pembahagian dalil tu sendiri. Okey, jadi untuk pembahagian dalil ni, kalau menurut pada kajian ulama-ulama silam, ada 3 ceraian ataupun 3 pembahagian dalil yang kita akan guna pakai. Mana untuk kita nak menentukan satu cerita, untuk kita nak mencari satu kebenaran yang kita sedang cari, macam tadilah nak cari Tuhan kan. So caranya bukan sahaja yang pertama saja. Dia yang pertama tadi tu dana kuliah, iaitu merujuk pada Quran, merujuk pada hadis, dan itu pun ada tambahan satu lagi untuk dana kuliah ni, au ijma'u ahli ilmi, ataupun kesepakatan daripada ahli ilmu. Kalau kita ijma' juga, dengan ijma' yang ahli yang bukan ahli ilmu. Sebab ijma' tu pun banyak juga. Ada kalau ada kata disebut ijma' sahaja, mungkin orang cakap ijma' bukan ahli ilmu. Ada ijma' orang-orang yang mungkin anti pada Islam, anti hadis sebagainya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah dalil akli. Itu yang tadi kita ambil kisah Nabi Musa AS, dia mencari Tuhan. Jadinya itu adalah dalil akli. Mana dia fikir, dia tengok bulan, bukan Tuhan, tengok matahari, bukan Tuhan. Jadi itu adalah dalil akal secara langsung. Sambil dia melihat adalah alam sekitar, alam semesta, dia memikirkan tentang Allah Ta'ala atau mencari Tuhan. Dan dalil yang ketiga yang ditetapkan oleh ulama-ulama, iaitu dalil kauni. Dalil kauni adalah dalil yang mana merujuk kepada alam semesta. Pokok, bulan, matahari tadi semua tu, itu adalah dalil kauni alam semesta. So 3 dalil inilah yang kita guna pakai, yang kita boleh gunakan untuk kita nak mencari tentang bukti-bukti kewujudan Allah Ta'ala yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, so maksud kita tahu tadi berkenaan dengan 3 dalil, naqli, akli dan juga kauni. Yang mana adalah melalui penglihatan kita ataupun pemerhatian kita sendiri, sebenarnya kita dapat melihat Ustaz kita kata sebagai penciptaan ataupun makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, dengan adanya haiwan, dengan adanya tumbuh-tumbuhan dan sebagainya Ustaz. Ya, betul. Okey, baik. Saya rasa kita dah orang kata apa, faham. Saya yakin dan percaya para pelajar di Google Meet juga faham dan juga tahu. Mungkin Ustaz mungkin boleh perincikan secara detail. Kalau kita tengok dari sudut Ustaz sebut tadi dalil akli, maksudnya dari sudut akal. Kan ada orang kata dari sudut pemerhatian, bagaimana kisah Nabi Musa AS tadi yang mana dinukilkan ataupun diceritakan dalam Quran, bagaimana menjadikan dalil akli adalah sebagai satu dalil untuk mencari wujudnya Allah SWT. Mungkin para pelajar yang pada ketika ini macam kita nak menggunakan dalil, adakah boleh digunakan dalil akli semata-mata dalam kita punya apa kita kata nak mencari kewujudan Allah tu lah. Agak boleh tak? Mungkin kita boleh tanya belajar. Okey. Hasif senyum-senyum. Hasif macam nak jawab Hasif? Boleh tak Hasif, kalau kita hanya menggunakan dalil akal semata-mata dalam kita nak menentukan ataupun kita nak mencari tentang kewujudan Allah Ta'ala untuk yang kita bincangkan hari ini? Tak boleh. Boleh. Kenapa tak boleh Hasif? Kenapa tak boleh Hasif? Sebab memang dah ada 3 dalil yang kena dirujuk. Okey, tak apa. Terima kasih Hasif. Jadi sebenarnya betul kata Hasif tu. Cumanya yang paling tepat
dari sudut dalil akal ni, kalau hanya dalil akal secara bersendirian kita gunakan, maka dia jadilah macam satu kelompok yang kita namakan Mu'tazilah. Sebab dia masuk bahagian lain lah kan. Tak apa. Mana kalau orang yang hanya menggunakan logik akal ni, dia fikir segala-gala logik akal, maka last sekali dia akan menolak Tuhan. Last sekali dia akan menolak benda-benda lain. Mana perkara kalau kita bincang tentang ketuhanan, guna logik akal semata-mata, maka dia tak boleh menerima dalil-dalil yang lain. Jadi sebab itulah nak tak nak dalil akal tu dia sebenarnya menyokong dalil nakli. Dia bukan menyokong, dia menguatkan dalil nakli. Dalil nakli memang dah kuat dah. Dalil nakli memang dah kuat. Tetapi dalil akli dan dalil kauni yang ada dua lagi tu, dia menguatkan lagi dalil nakli yang memang dah sedia ada dekat dalam Quran dan dalam hadis. Itu dia. So maksudnya mestilah orang kata apa, ada kita panggil sebagai kesinambungan, kombinasi kedua, tidak boleh ambil salah satu, Ustaz. Ya, betul. Itu dia. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada Ustaz dan juga pelajar. Dan Ustaz, saya nampak tadi Hasif dia nak telan Ailio, Ustaz, dia kata dahaga bang kan, tiba-tiba Ustaz tanya soalan macam tu kan. Okey, baik, kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Tahukah anda, walaupun manusia tidak dapat melihat Tuhan dengan panca indera, namun seseorang Muslim meyakini kewujudan Tuhan melalui ayat-ayat Al-Quran serta pengamatan kepada kejadian alam dan manusia. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi dan Ustaz Rasul serta rakan-rakan saya daripada Sekolah Menengah Agama Lughatul Arabiah Tangkak Johor. Hasif, dah okey Hasif tekak? Dah on orang kata. Ons ke tak ons? Ons lah Baik Ustaz, tadi kita dah tahu berkenaan dengan definisi dalil untuk nakli, akli dan juga kauni, dan juga kita tahu pembahagian dalil tersebut. So mungkin kita nak teruskan kita punya kelas kita, Ustaz, untuk usuluddin dalil-dalil kewujudan Allah, Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih Azhar. Baik, jadi tadi kita dah lihat pembahagian tu ada tiga. Dalil nakli iaitu berkaitan dengan ayat Allah Taala dan juga hadis Nabi SAW dan juga kesepakatan orang-orang yang yang ahli dalam sesuatu ilmu. Kemudian yang kedua adalah dalil akli, mudah fahamnya logik akal. Dan yang ketiga adalah dalil kauni, iaitu merujuk kepada bukti-bukti kejadian alam semesta, yang mana akhirnya ketiga-tiga itu dia akan menentukan ataupun menetapkan tentang kewujudan Allah SWT. Baik, jadi kali ini pula kita pada segmen kali ini kita lihat pula definisi bagi setiap dalil tersebut. Tadi secara terjemahannya kita dah tahu dah. Saya dah sebut tadi tu. Cumanya kita nak lihat pula dari segi bahasa Arab dan fil lughah al-arabiyyah, ta'rif fi kulli dalil al-adillah, iaitu dalil naqli, dalil aqli wa dalilul kauni. Baik, jadi kita akan lihat apakah dia ta'rif dalil naqli. Jadi di sini saya pecahkan kepada empat pecahan bagi kita nak melengkapkan dalil nakli itu. Jadi macam biasalah, saya nak minta bantuan daripada anak-anak pelajar di Google Meet. Okey. Jadi apakah mukaddimah kepada ta'rif bagi dalil nakli? Siapa yang nak cuba jawab? Silakan. Mungkin Ain? Okey, silakan Ain. Tafadhali. Nombor 4. Nombor 4. Apa ayatnya? Ad-dalil nas minal Quran. Ad-dalilun nasi. Ad-dalilu an-nasi. Baik. Rakam 4. Dalilun nasi. Baik. Seterusnya siapa yang nak cuba? Bagus. Ain dah try. Yang kedua sambungannya? Silakan. Saya nampak Hasif, Ustaz. Hasif ni betul-betul bersemangat lah, Hasif. Dia fokus tu, nampak muka dia fokus. Nampak fokus tu. Tafadhal ya Hasif. Apa sambungan dia, Hasif? Antara wahid, ithnani, thalatha. Salasa. Salasa. Sahih amla, Ustaz?
Ma kalimatuhu? Taqra. Minal Quran Karim. Minal Quranil Karim. Sahih. Sahih Ustaz. Sahih. Alhamdulillah. Mumtaz Mumtaz. Hasif. Ba'din Ba'din? saya nampak macam Zarifatun Ustaz, dia menjeling-jeling Ustaz. Dia kata, analah. Okey. Mata dia tu lembab. Tafadhali ya Zarifatun. Bagus berbeza Ustaz ni Ustaz. Bagus juga. Alhamdulillah. Sangat-sangat orang kata apa, bersemangat. Silakan Zarifatun. Nombor berapa? Nombor 2. Kam raqam? Thaniya. Ithnaini. Baik. Taqra. Taqra al-kalimah. Awis sunnati Nabi. Aw sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ahsanti. Mumtaz. Ahsanti. Baik. Akhiran. Akhir. Dah tak payah pilih lah. Siapa nak try? jawapan dia. Ini memang champion. Ini jawapan dia memang champion. Saya nampak Muhaimin Ustaz. Muhaimin macam, bagi saya lah bang. Tafadhal ya Muhaimin. Nombor 1. Nombor 1. Nombor 1. Sebab memang ada satu je Muhaimin. Okey, Taqra al-kalimah. Au ijma' ahli. Ilmi. Atau ijma' ahli ilmi. Baik. Ahsanta. Mumtaz ya Muhaimin, mumtaz. Baik, jadi ini adalah definisi lengkap untuk dalil nakli, iaitu ad-dalilun nassi min al-Quran al-Karim atau sunnah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ijma' ahli ilmi. Apa maksud dia? Okey, siapa terjemahan dia. Apa terjemahan kepada dalil, apa takrif dalil nakli ni? Saya nampak Ustaz Zulaika Ustaz. Jelas saya nampak Zulaika juga tu. Silakan Zulaika. Zulaika? Baguslah Zulaika ni. Semua suka menjawab. Silakan Zulaika. Nasi daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi dan ijma'. Okey, dalil nasi maksudnya dalil secara nas, secara ayat, yang mana diambil daripada Quran pertama, atau sunnah Nabi, ataupun daripada sunnah Nabi SAW, hadis Nabi, atau ijma' ahli ilmi, ataupun kesepakatan di kalangan ahli-ahli ilmu. Maka ini adalah dalil nakli. So dalil nakli ni nak tak nak mesti ada tiga ni lah. Mana kalau ada kata syed dalam Quran tak ada, maka kita boleh ambil daripada hadis. Daripada hadis ada, sebab kita boleh ambil juga daripada ahli ilmu. Sebab tu kalau kita lihat di sini, ulama meletakkan au, bukan wa. Kalau letak wa, habis. Maksudnya ketiga-tiga mesti nak, kan? tak nak mesti ada tiga. Tapi ulama meletakkan au sebab apa? Ada pilihan. Kalau tak ada Quran, kita boleh cari dalam hadis. Kalau tak ada dalam hadis, kita boleh cari dalam pandangan daripada kalangan ahli ulama berkaitan dengan. Sebab tu kalau kita lihat sekarang, baik, tentang perkara-perkara biasalah, kalau bukan tentang kewujudan Allah sekalipun, banyak perkara-perkara yang tak ada dalam Quran dan hadis. Maka sebab itulah ada pilihan yang ketiga yang ulama berikan, iaitu kita boleh merujuk kepada pandangan di kalangan ahli-ahli ilmu yang pakar dalam sesuatu bidang tersebut. Kalau kita nak relate dengan kita hari ini Ustaz, dalam suasana pandemik COVID-19 ni juga ada juga beberapa perkara yang diubah, maksudnya berkenaan dengan solat dan sebagainya, bergantung kepada ijma' tadi lah Ustaz. Baik Ustaz. Okey, so ini adalah berkaitan dengan dalil nakli. So kita beralih pula kepada yang kedua. Baik. Yang kedua kita lihat pula berkaitan dengan dalilul akli. Ayuh. Okey, ini pun saya akan minta bantuan daripada anak-anak pelajar di rumah, di Google Meet, di rumah pula, di Google Meet, untuk nak membantu saya untuk nak melengkapkan dalil akli. Nah, ni panjang sikit. Dalil akli memang agak panjang. Ini ada 5 Ustaz. Tak sama macam dalil nakli tadi tu. Okey, jadi ada nombor 10, 11, 9, 12 dan 13. Ayuh. Jadi apakah permulaan ataupun definisi yang kita boleh katakan yang telah dipelajari kan? Apakah permulaan untuk dalil nakli ni? Dalil logik akal. Baik, siapa yang nak cuba? Menturid, kita ada 5 rakam tadi Ustaz, 5 nombor yang anda boleh pilih dan anda kena bacakan kalimatnya ataupun ayatnya. Okey Razi, mungkin Razi? Razi, silakan Razi. Dia dah tengok dekat-dekat tu. Betul Ustaz. Itu sign tu. Pelajar Ustaz ni bagus sebab semua bagi kan. Mana silakan Razi, tafadhal. Ad-dalil aqli. Nombor 14 itu. 14. Bawah. 14 tak ada. 14 ada 13. 13. 13 13 nombor sebelah lain. Okey, apa dia punya ayat dia? Taqra al-kalimat Akli. Ma adrakahu
al-aqli. Okey. Bila mana dia punya dalil muakkal, maka dia punya definisi pun semuanya berkaitan dengan akal lah. Baik. Okey. So ma adrakahul aqli. So sahih Ustaz Sahih. Untuk awal. Betul. Itu perluan. Okey, yang kedua. Sambungan dia? Yang kedua, saya nampak Hasif Ustaz. Baguslah Hasif ni nampak tu. Dia Hasif macam memang. wah, dia macam gembira tu. Saya lagi kan. Okey, Zif. Silakan Hasif, tafadhal. Yang kedua, Zif. Kam rakam Nombor 12. Nombor Isna 12. Okey, apa dia ayat dia? Taqra al-kalimah. Fi mawdu' allazi huwa. Fi mawdu' alladhi huwa. Sahih am la Ustaz? Okey, sahih. صحيح ممتاز جدا جدا. Mumtaz, Hasif. امين. بعدين Ba'din. من تريد؟ Razi. angkat Razi tangan. wah, Razi tak bagi can, dia nampak. Takut nanti Ustaz berlumba 2 orang je Ustaz, Hasif dengan Razi je nanti. Silakan Razi, Okey, tafadhal. Nombor 11. Nombor 11. Apa ayat dia? 11. Ma Taqra al-kalimah. kalimatuhu? Kena dekat dengan mic sikit Razi, tak dengar suara. Ma'adu astidalal bihi. Ma'alul istidlal bihi. Taib, ahsanta. Mumtaz, mumtaz. Taib, Ba'din. Okey, Ba'din, man turid? Saya nampak Ustaz yang perempuan pun macam tak nak bagi can. Saya nampak Ain Ustaz, dia macam nampak tu. Saya nampak tu tanda-tanda tu. Silakan Ain. Okey. Ain nak menjawab. Kam rakam ada 2 je lagi. Ain, Asyara dan juga Tis'ah. Asyara atau tis'ah? Asyara. Taqra al-kalimah. Kala al-istidlal bi khalqil alam. Kal Sahih, Ustaz? istidlal bil khalq. Okey, sahih. Mumtazah. Mumtazah. Ahsanti. Ba'din, akhir. Akhiran. Ini paling senang. Tak. Wah, ini berebut Ustaz. Berebut orang. Berebut Ustaz. Sebab senang jawapan ni, saya pun nak jawab Ustaz. Okey. Kita bagi can lah, kita bagi. Hasif, silakan Hasif. Wah, Hasif lagi. Hasif tak nak bagi can dengan Razi Ustaz. Silakan Hasif. Nombor 9. Nombor 9. Apa? Penutup Sebab dia memang ada mana? 9 je Hasif. Taqra al-kalimah. Kamil. Al-alim ala wujudillah. Al-alam ala wujudillah. Al-alam ala wujudillah. Taib, mabruk. Barakallahu fiik. Okey, barakallahu fiik. Baik. Jadi ini adalah tarif lengkap bagi dalil nakli, iaitu ma adrakahul aqli al-mawdu' alladhi huwa mahallul istidlal bihi kal istidlalu bi khuluqil alam ala wujudillah ta'ala. Ini adalah tarif lengkap bagi kita dengan akal. Baik. So di situ kita lihat mana dia mesti ada tarif yang kalau kita dalam istilah pembelajaran Islam ni mesti ada jamik, mesti ada manik. Okey. Dia kalau tak jamik dan tak manik, so nanti orang akan pertikaikan. Betul. Kalau gitu boleh kita guna dengan lain. Kalau gitu kita akan orang-orang yang memang suka mencari salah ni, dia akan cari apa pertikaian yang mungkin ada dalam tu. So inilah tarif keseluruhan untuk dalil akli ma adrakul akal. Apa yang diketahui oleh akal. Sebab tu dinamakan logik akal kan? Yeah. Sebab semuanya bergantung kepada akal. Tapi ada panduan lah. Fil mawdu' alladhi huwa mahallul istidlal. Dalam suatu isu yang merupakan tempat untuk diambilkan dalil. Maknanya nama pun dia akal. So tempat untuk diambil dalil adalah akal lah juga. Sebagai contoh, kal istidlal bi khuluqil alam ala wujudillah. Sebagai contoh, kita ambil dalil tentang wujudnya alam ini atau tentang adanya alam, maka wujudlah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, insya-Allah Ustaz. Itu kita dah dapat tahu 2 dalil, pembahagian dalil dan juga definisinya, dalil nakli dan juga dalil akli tadi Ustaz. Ya. Dan ada lagi satu dalil Ustaz, dalil kauni Ustaz. Ya, betul. Tafadhal ya Ustaz. Okey, dan terakhir pembahagian yang ketiga iaitu dalilul kauni. Aiwa. Okey. Nampak semua dah ready macam nak berlumba Ustaz. Macam ready nak unmute tu. Okey. Okey. Jadi dalil kauni adalah penutup. Baik. Dalil yang juga dia membantu dan menguatkan dalilul nakli sebenarnya tadi. So kita nak lihat pula apakah dia takrif dalilul kauni. Baik, so ada 4 je. Ni siapa cepat dia dapat dah ni. Baik. Okey. Apa permulaan untuk dalilul kauni? Okey, man turid? Ada yang nak Ain tak nak bagi can Ustaz. Silakan. Tafadhali Ain. Nombor 16. Nombor 16. Apa ayat dia? Ma kalimah tu? Ma adrakahul hawasu. Ma adrakahul hawas. Sahih amla Ustaz? Sahih.
ممتاز أحسنتي يا أحسنتي. عين. بعدين من بعدين؟ تريد؟ Razi. Razi. Silakan Razi. Rakam kam Razi? تفضل يا رازي. 15. 15. طيب. تقرأ الكلمة. تفضل. الكلمة الخمسمين. الخمس من صحيح أم لا أستاذ؟ صحيح. ممتاز ما ممتاز أدركه جدا. الحواس الخمس. Baden tadi Zarifatun dah angkat tangan. Kita bagi Zarifatun untuk yang ketiga ni Zarifatun. Kesian Zarifatun. Tafadhali. Kam rakam? 18. 18. اقرأ. 10. اقرأي الكلمات. المخلوقات التي. طيب أحسنتي. ممتازة. صحيح يا أستاذ. طيب وأخيرا. Akhiran yang ni best. Berebut. Saya nak jawab Ustaz. Yang angkat tangan ni masalah Hasib je ni. Hasib, okey silakan Hasib. Tafadhal. 14. 14. Apa ya dia? Hasib macam nak marah saya Ustaz tadi. Yang tadi abang suruh saya try, yang last dia tak nak bagi saya try. Apa ya dia? Okey, Iqra al-kalimah. Tasbitu wujudillah. Tasbitu ala wujud. Tasbitu ala wujudillah. Baik, ini Mumtaz, barakallahu fiik Hasib. Barakallahu fiik. Baik, ini adalah takrif bagi dalil kauni. Pendek je. Tapi dia punya pengisian ataupun dia punya konten dia tu memang sangat lengkap. Maknanya ulama telah meletakkan dalil kauni adalah ma adrakahul hawasul khams minal makhluqat allati tuthbitu ala wujudillah. Siapa tahu maksud dia apa? Maksudnya, sebelum ustaz yang terangkan. Tadi saya nampak Muhaimin tadi Ustaz. Muhaimin angkat tangan tadi. Muka dia pun bercahaya ini. Silakan. Nur ala nur. Nuril Anwar, masya-Allah. Okey. Tafadhal ya Muhaimin. Apakah yang kita maksudkan dengan kewujudan Allah? Dengan kewujudan Allah aja kat belakang. Tu je. dia tak tahu. Okey, tak apa. Tak ada masalah, kita belajar hari ni kan. Tak ada, kita belajar Ustaz. Saya belajar, pun tak pasti juga jawapannya Ustaz. Saya sama dengan Muhaimin. Nampak macam pendek kan? Okey, jadi di sini maksud dia adalah ma adrakahul hawasil khams. Apa yang diketahui dengan 5 panca indera. Baik. Panca indera ni kalau kita biasa sebut sekarang ni dah 6 sense. Ni apa 5th sense. Maknanya melalui mata, telinga, hidung, sentuhan dan juga apa nama dia satu lagi adalah pendengaran. Itu adalah adrakul khams, iaitu 5th sense. Kalau sekarang tambah satu lagi 6th sense, iaitu melalui dari hati. Betul. So melalui pendengaran, apa yang kita dengar tentang apa benda-benda kewujudan Allah Taala, kita boleh dengar benda yang tak nampak, kita boleh jauh kan, boleh dengar kan. Baik. Tak kita pun kadang binatang tu Allah Taala ciptakan. Betul Ustaz. Dia boleh dengar dalam jarak yang beberapa kilometer daripada dia pun kita dengar. Baik. Sebagai contoh. Maka melalui pendengaran kita boleh tentukan tentang kewujudan Allah Taala. Melalui penglihatan, mata lah. Orang yang memang Allah Taala tarik 5 mata, so dia ada lagi 4 lagi yang lain. Kemudian hidung, melalui bau kita boleh bau. Kemudian sentuhan, kita sentuh perkara-perkara atau benda-benda yang ada sekeliling kita. Itu juga akan menentukan kita punya nak menentukan tentang kewujudan Allah Taala. Dan yang kelima adalah melalui deria pendengaran. Dengar. Maka itu juga adalah maknanya kelima-lima panca indera itu adalah minal makhluqat. Dengan menggunakan 5 panca itulah kita boleh mengetahui tentang makhluk-makhluk yang Allah Taala ciptakan, yang mana dia akan tasbitu ala wujudillah. Dia akan mengukuhkan lagi tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu jazakumullah khairan jazaa diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Rasul Ahmad. Kita dapat tahu berkenaan dengan pembahagian dalil tadi dengan pemahaman yang sangat lengkap untuk dalil nakli, akli dan juga kauni. Saya kena percaya rakan-rakan saya di Google Meet semua masih on faham Muhaimin? Okey Muhaimin? Alright, masih. Saya kena percaya anda juga berada kat rumah pun dah mula catat nota-nota yang Ustaz bagi tadi, dan kita tak boleh rehat seketika Ustaz. Muhaimin cakap pula, Muhaimin pula nak minum air. Kita persilakan. Kita jumpa sekejap lagi dalam Teroka Didik TV KPM. Tahukah anda? Bagi seseorang Muslim,
Kewujudan Tuhan tidak menjadi isu kerana keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Tuhan sekalian alam, merupakan rukun pertama dalam rukun iman. أنتم معنا أزهر هلمي إلى برنامج ترك Didik TV KPM مع الفضل الأستاذ محمد رسول Ahmad dan juga rakan-rakan saya daripada SMA Lughatil Arabiyah Tangkak Johor. Tadi Ustaz kita dah tahu berkenaan dengan bagaimana penggunaan dalil akli, dalil nakli dan juga dalil kauni. Saya kira dah percaya rakan-rakan di rumah juga dah take note berkenaan dengan dalil-dalil yang kita boleh gunakan Ustaz, yang betul. Mana saling menyokong ataupun saling memerlukan sebenarnya, dan main kita adalah dalil nakli lah Ustaz. Baik. So sekarang ni Ustaz, apa yang kita nak lakukan untuk seterusnya Ustaz? Tafadhali Ustaz. Baik, jadi untuk akhirnya seterusnya ni untuk nak mengukuhkan lagi kefahaman, nak tusbitu Ustaz ya, nak tusbitu ala wujudillah wal ilmi pada hari ini, untuk kita mengukuhkan kefahaman ilmu apa yang kita belajar pada hari ini. Maka saya akan uji semua murid-murid yang ada di Google Meet. Baik. Dan juga yang di rumah pun boleh juga berteka-teki apakah bagaimana kita nak mengkelaskan dengan contoh-contoh yang ada di hadapan ni. Saya akan petik mana-mana contoh yang ada, kemudian pelajar akan tentukan ataupun yang berada di Google Meet lah akan tentukan dalil akli ke, dalil nakli ataupun dalil kauni bagi setiap contoh-contoh yang telah saya berikan. Okey. Saya petik lah mana-mana kan. Okey, jadi untuk H ni. Okey, siapa yang nak try? Manturid. Saya nampak tadi Razi senyum. Oh, okey, Hasif, tafadhal ya Hasif. Ini gambar ni dia gambar Quran dah gambar Quran. Okey. Quran Al-Karim. Dalil nakli. Yakin okey. Yakin Nakli ke akli? Yakin. Oh, yakin. Marah dia. Okey. Sahih, mabrur. Sahih. Mumtaz ya Hasif. Okey, seterusnya. Okey. Itu dia. Gambar pokok ni. Asy-syajarah Ustaz. Asy-syajarah. Mantri, Razi, tafadhal ya Razi. Razi. Ayo dalil. Dalilul kauni. Dalilul kauni. Betul ke kauni? Betul Ustaz. Betul, dalil kauni. Okey. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ba'din Mantri. Siapa yang nak? Kita tanya siapa yang nak dulu, baru kita ambil. Dia orang perhati je Ustaz nak tanya mana dulu. Siapa? Razi, tapi Muhaimin lah, kita bagi Muhaimin. Muhaimin lah, Muhaimin. Razi, bagilah cang kat online Razi. je. Okey, Muhaimin, tafadhal. Apa ni Razi? Dalil mana? Asy-Syams. Dalil nakli. Dalil nakli. Betul ke Razi dan nakli? Yakin betul ke rakan-rakan yang lain di Google Meet? Oh, Razi tak baik, Razi gila dengan kawan Razi. Okey. Dalil kauni. Dalil kauni. Sahih amla Ustaz. Dalil kauni Okey, dalil apa Razi yang sebenarnya? Dalil kauni. Dalil kauni. Okey. Mumtaz Muhaimin. Badin, siapa yang nak try? Oh, Hasif tepuk tangan, bagus. Memberi sokongan kepada rakan-rakan. Tu siapa bawah sekali tu? Ain, tafadhali. Okey, kita ambil ni pula. Nampaknya golongan An-Nisa ni semua dah mula rasa tercabar Ustaz. Dah mula rasa tercabar. Okey. Hadis syarif. Dalil nakli. Dalil nakli juga. Ada pula. Betul ke dalil nakli ni? Betul? Dalil kauni. Okey, dalil nakli betul. Hadis Nabi dan juga Quran Al-Karim. Baik, kita tak jumpa lagi dalil nakli. Saya pun tak nampak di belakang ni. Okey, tak apa. Okey, next. Okey, siapa yang nak try? Manturid. Kita tengok siapakah yang berjaya menjawab dengan lebih banyak. Zulaika, silakan Zulaika. Dalil apa ni Zulaika? Dalil kauni. Dalil kauni. Sahih amla? Betul ke ni? Ini gambar otak ni, otak. Kauni Ya ke? Anda yakin? Okey, rakan-rakan yang lain mungkin nak bantu. Kauni pun betul juga. Betul juga. Tapi bahagian yang paling sahih, yang paling betul, paling tepat sekali. Okey, Hasif, tafadhal ya Hasif, bantu rakan. Dalil akli. Dalil namanya otak akal. So jawapannya adalah dalilul akli. Al-aqlu salim fil jismi salim. Al-aqlu salim fil jismi salim. Sahih. Baik, Ba'din Manturid. Baik.
Bahdin. Kita nak menjawab lagi. Okey, saya nampak tadi Ustaz Zarifatun Ustaz. Zarifatun. Tafaddali ya Zarifatun. Ayat dalil? Ad-dalilul kauni. Gambar awan awan. Okay. Awan nano lah Ustaz. Awan nano. Ahsanti. Tiga. Tiga orang lah. Siapa ni? Siapakah insan bertuah? Razi Ustaz, Razi. Razi. Razi berbutlah. Silakan Razi. Tafadhal. Okey Razi. Ni gambar banyak tangan. Ni dia maksudnya gambar macam sedang mesyuarat lah, sedang mesyuarat meeting gitu. Ayat dalil. Apa Zi? Akli. Dalilul akli. Mesyuarat. Tadi ada kesepakatan Ustaz. Ya, dia ada kesepakatan Ustaz tu ada Razi. ulang banyak kali kesepakatan. Kesepakatan dia bersyarat dia ada kesepakatan ijma' di situ. Dah sebut dalil ijma'. Ijma' tu mana tu? Tafadhal. Ya tafadhal. Razi. Adakah masih berpegang kepada akli? Masih akli? Masih akli ya. Masih akli ya dia. Okey, rakan-rakan yang Dia lain. tetap dengan keputusan dia. Dia tetap dengan keputusan Tapi dia. jawapannya adalah dalilul Nakli ya Razi ya. Al-ijma' ahli Tak apa Razi. Tak apa, kita belajar Ustaz. Kita belajar Razi ya. Okey, so next. Gambar otak ni. Siapa yang nak try? Siapa nak try? Ain, sila Ain. Tafadhali Ain Asim nak menebus tadi Ustaz. Tafadhali Ain. Ayat dalil. Dalil akli. Dalil akli. Ini jelas-jelas lah. Jelas lah gambar otak ni. Ahsanti, mumtazah. Wa akhiran. Selalu we save the best for the last. We save the last for the best. Okey, Muhaimin. Okey. Dalil kauni. Dalilul kauni mumtaz. Hadhihi al-ard طيب. Al-ardu lana. Alhamdulillah. So kita dah dapat pelajar kita kenal dan tahu Ustaz sebenarnya pembahagian bagaimana nak menggunakan dalil akli, dalil nakli dan juga dalil kauni. Dan Ustaz, sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung untuk teroka Didik TV KPM kita pada pagi ini. Mungkin sebagai khulasah rumusan terhadap apa yang kita belajar pada hari ini Ustaz. Tafadhal ya Ustaz. Baiklah, jadi untuk hari ini apa hasil pembelajaran yang kita nak pastikan semua murid dapat adalah pertamanya murid-murid dapat membezakan apakah dia dalil nakli, apakah dia dalil akli dan apakah dia dalil kauni, dan menggunakan dalil itu dengan betul. Jangan dalil akli guna untuk dalil nakli, jangan gunakan dalil nakli untuk gunakan dalil kauni, tidak. Walaupun dia merupakan pelengkap di antara satu sama lain, tak ada salah satu tak lengkap, dia tak akan mampu nak memberikan pencerahan. Sebab kadang-kadang ada orang ni dia tak akan faham kalau kita gunakan dalil nakli, terutama kalau orang-orang bukan Islam, orang-orang yang bukan yang nak berjinak dengan Islam, maka kita perlukan dikuatkan dengan menggunakan dalil kauni dan juga dengan akli. So nak tak nak kita kena bezakan dan menggunakan dalil yang betul dan pada tempat yang betul. Dan yang kedua, pembelajaran ataupun hasilnya kita pastikan kita nakkan supaya semua murid dapat berpegang teguh, semakin meyakinkan lagi kita semua terhadap kewujudan Allah Taala dengan kita mengetahui cara yang betul bagaimana kita nak menggunakan semua dalil dan bukti-bukti yang ada di seluruh di seluruh alam semesta ni dengan baik untuk membuktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu dia. Jazakumullah khairan jazaa diucapkan kepada baginda Fadil Ustaz Muhammad Rasul Ahmad kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Dan Ustaz, saya teringat bila Ustaz sebut, saya teringat satu hadis yang Nabi sebut, man taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiy atau kama qala Rasulullah SAW, yang mana baginda Rasulullah SAW tak tinggalkan apa-apa pada kita melainkan dua perkara, Al-Quran dan juga sunnah. Kalau kita berpegang teguh pada keduanya, kita tak akan sesat untuk selama-lamanya. Itulah dalil nakli kita tadi Ustaz. Ya, betul. Yang Ustaz kata main dalil yang kita akan rujuk ataupun kita akan gunakan sebagai panduan kita. Baik, dan terima kasih kepada rakan-rakan saya daripada Google Meet Sekolah Menengah Agama Lughatil Arabiah Tangkak Johor. Thank you very much. Jazakumullah khairan jazaa. Dan juga anda yang berada di rumah, sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Jangan ke mana-mana, teroka masih akan bersiaran sebentar lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.